Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk meneruskan pengajian Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid, karangan Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih membahaskan pada bab yang kedua, Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan pada halaman 89 kita berhenti pada hadis sambungan daripada penjelasan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ataupun hadis Ubadah bin Samit pada halaman 77 tu. Kalau kita lihat, man syahida an la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min amalin. Barang siapa bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, bahawa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam, dan ruh dari ciptaannya, syurga itu benar dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga meskipun apa sahaja bentuk amalannya, ataupun makana min amal, meskipun apa sahaja amalannya. Baik, jadi penjelasan kita pada halaman 89, iaitu pada perkataan sabda Nabi SAW, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahawasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Baik, kenyataan Al-Imam Syekh Al-Uthaymin rahimahullah itu pada halaman 89 ada dua kelompok. Ada dua kelompok yang bersikap dan berfahaman berlebihan berkait dengan Isa putera Maryam, Nabi Isa AS. Disebutkan dalam kitab asal ini, waqad tatarrafa fi Isa ta'ifatan, telah berlaku dan bersikap ekstrim lah pada Nabi Isa AS. Isa ibnu Maryam itu dua kelompok, ta'ifatan. Pertama, al-ula al-yahud, pertama Yahudi. Kazzabu, jadi apa Yahudi buat dekat Nabi Isa AS? Mereka mendustakan Nabi Isa. Maknanya mereka mendustakan kerasulan Nabi Isa, kenabian Nabi Isa AS. Faqalu bi annahu waladu zina, mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak zina, wal'iyadzu billah. Wa anna ummahu minal baghaya, dan ibunya adalah termasuk daripada kalangan al-baghaya, yakni wanita yang melakukan perkara yang terkutuk. Wa annahu laysa binabiyyin, dan mereka mengatakan Nabi Isa AS bukan nabi. Wa qataluhu syar'an, dan mereka bahkan secara syariat mereka beranggapan halal untuk membunuh Nabi Isa. Bahkan mereka mendakwa mereka bunuh Nabi Isa. Wa qataluhu syar'an, syar'an itu maknanya mereka bunuh Nabi Isa itu ta'abbudan, sebagai salah satu bentuk peribadatan. Maknanya mereka i'tiqad dengan mereka membunuh Nabi Isa itu adalah ibadat, syariat. Sebab itu kita kata orang Yahudi, dalam Al-Quran Allah Ta'ala cela mereka kerana mereka membunuh para nabi
Kerana mereka beriktikad, berkeyakinan mereka membunuh atas dasar syariat memerintahkan supaya dibunuh. Maknanya mereka beranggapan mereka telah melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan membunuh. Itu standard lah. Kalau kita lihat dalam kelompok-kelompok ajaran Yahudi ni, agama Yahudi, antaranya Zionis, memang itu adalah agama mereka. Itu adalah agama mereka. Dan kalau kita lihat membunuh ni, maknanya membunuh dengan keyakinan agama memerintahkan untuk membunuh orang dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak. Tetapi mereka beranggapan bunuh itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini kalau kita perasan ada dalam, kalau dalam Islam ada tak kumpulan ataupun firqah, kelompok yang mereka beranggapan membunuh orang-orang yang tidak sealiran dengan mereka adalah ibadah. Ada tak? Kalau kita mengaji firaq, yakni pecahan-pecahan, kumpulan, sektor ataupun kelompok-kelompok dalam Islam, ada. Antaranya Khawarij. Dan Khawarij tu ada pecah lagi banyak. Ada macam pecahan lagi. Yang paling dahsyat sekali Al-Azariqah. Kemudian daripada pecahan Khawarij itu terpecah juga golongan Rafidah. Rawafid, Rafidah, yakni Syiah Rafidah, mereka juga menghalalkan darah. Sebab itulah ulama salaf seperti Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu taala, anak murid kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ayyub As-Sakhtiyani, antara fiqh, antara pemahaman dia, dia kata semua ahlul bid'ah ni Khawarij. Sebab mereka bersepakat ke arah pedang, yakni ittafaqu fis sayf. Mereka bersepakat dalam menghalalkan darah orang Islam. Mereka bersepakat dalam menghalalkan darah orang yang tidak sealiran dengan mereka. Sebab itu Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, beliau kata semua ahlul bidah itu Khawarij. Apa maksud semua ahlul bidah itu Khawarij? Adakah maknanya semua bid'ah itu akan membawa seseorang itu menjadi Khawarij? Ataupun adakah maknanya semua ahli bid'ah itu nama mereka adalah Khawarij? Jawapannya yang pertama. Semua bid'ah, sama ada bid'ah yang kecil atau yang besar, boleh membawa kepada qad yuaddi ila al-khuruj, ataupun bawa kepada Khawarij. Sebab itu kalau kita ingat dalam hadis ataupun asyar dalam Sunan Ad-Darimi, cerita pasal Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, sahabat Nabi, dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana di Masjid Kufah yang selalu kita dengar kan. Selalu kita dengar tentang Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia melihat satu kumpulan yang melakukan halaqah-halaqah zikir secara berjemaah. Kemudian ada di dalam halaqah itu seorang tekong, kemudian mereka berzikir dengan secara jama'i, maknanya adanya tekong mengucapkan Allahu Akbar, kemudian mereka pun ikut berulang-ulang kali, 100 kali, sekian kali, dan sekian. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari mengkhabarkan apa yang dia lihat itu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari perbuatan mereka itu. Kemudian akhir pada hadis tu, akhir pada asar tu, perawi bagi asar tersebut mengatakan, orang yang aku tengok buat halaqah-halaqah zikir itu, mereka itu adalah orang yang memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu
dalam perang Nahawan ataupun dalam peperangan yang melibatkan Ali memerangi golongan Khawarij. Itu antara kita tengok macam mana bid'ah yang kecil boleh membawa kepada bid'ah yang besar. Sebab itu ulama salaf mereka tak ada mereka, kita dengar perkataan ulama salaf ni mereka bermudah-mudah dengan bid'ah walaupun kecil. Alah kan, dia kata kecil kan, alah ini bid'ah yang alah simple je. Tak, mereka tetap memberi peringatan. Tetap memberi peringatan kerana takut dia adalah wasilah zari'ah kepada bid'ah yang lebih dahsyat. Sama juga macam maksiat. Maksiat ada yang boleh membawa kepada kekufuran. Boleh membawa kepada kekufuran. Bukan maknanya buat maksiat tu terus jadi kufur, bukan. Tapi boleh membawa kepada kemungkaran. Contoh macam minum arak. Minum arak ni bukan kata ialah bawa kepada kekufuran tu paling dahsyat lah. Sebab itu Thabit daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menamakan arak itu ummul khaba'ith, ibu bagi segala kejahatan. Dan itu kita kata antara contoh kita nak tengok macam mana perkara yang kecil boleh membawa kepada perkara yang besar. Jadi golongan Yahudi, tadi kita kata ada dalam Islam yang macam tu juga. Kalau kita tengok orang golongan Syiah Rafidah, mereka memang menghalalkan darah. Menghalalkan darah, kita kata orang yang tidak sependapat dengan mereka. Dan bukan perkara itu bukan perkara yang tersembunyi lah. Telah disingkap dalam teks-teks dalam kitab-kitab mereka sendiri. Bagaimana fatwa, bagaimana kenyataan-kenyataan ulama-ulama mereka, dan apa yang mereka jadikan sandaran dalam kitab-kitab asal atau kitab-kitab usul mereka, ada, bukan sikit, banyak. Itu contoh. Jadi asalnya benda ni kita Yahudi. Dan sebab itu kita bila kita tengok apa kaitan dia dengan ahlul bidah yang ada dalam Islam, yang masuk doktrin-doktrin yang menyesatkan, contoh macam Rafidah tu kan. Rafidah tu doktrin dia asal daripada Yahudi. Sebab itu kita tak pelik kenapa dia boleh bunuh contoh ahli sunnah, kan? Bagaimana dia boleh menghalalkan darah, tak pelik. Kerana usul dia, doktrin dia tu datang daripada, kita kata, Yahudi. Sebab itu ada kitab Badlul Majhud fi Ithbati Musyabahatil Rafidati bil Yahud oleh Syekh Abdullah Al-Jumaili. Tajuk kitab tu 2 jilid. Badlul Majhud fi Ithbati Musyabahatil Rafidati bil Yahud. Yakni satu kerahan usaha untuk menjelaskan adanya persamaan antara Syiah Rafidah dengan Yahudi. 2 jilid kitab tu. Pengarang dia Abdullah Jumaili itu nama samaran. Dia tidak menggunakan nama asal. Tapi guru kami di Madinah dulu, antara mereka pesan ataupun mereka selalu sebutlah nama kitab tu. Kalau nak tahu tentang Syiah ni, apa kaitan dia dengan Yahudi. Itu satu contoh. Demikian juga bid'ah-bid'ah yang lain. Kita kata tak lari daripada usulnya tu daripada Yahudi. Contohnya bid'ah Jahmiyah. Jahmiyah usulnya, antara usul Jahmiyah antaranya menafikan sifat Allah, dan antaranya lagi mendakwa Al-Quran itu makhluk. Sebenarnya usul tu usul Yahudi, daripada Yahudi Yaman. Yahudi Yaman yang diambil oleh Talut, Labid ibn al-Asam, Talut. Kemudian dipindahkan akidah Yahudi itu yang makna Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam makhluk, adalah satu kelompok sesat dalam ajaran Yahudi.
Kemudian ada orang yang mendakwa Islam, ambil usul tersebut, mereka tak sedar dan mereka masukkan ke dalam Islam dan mereka kata Al-Quran tu makhluk. Siapa? Al-Ja'du ibn Dirham. Kemudian Jaham ibn Safwan, Bishr al-Marisi, dan tak sedar. Orang-orang yang tak kaji tentang perkara tersebut, dia tak sedar. Orang Islam yang ada hari ini, bila mereka berbincang dan membahaskan tentang sifat-sifat Allah, mereka tak sedar mereka dah ambil usul tu, Jahmiyah. Itu kita kata semua penyelewengan dalam agama yang dibawa masuk oleh orang-orang yang sesat dan menyeleweng ini, yang dalam Islam ni, ada usulnya daripada Yahudi dan Nasrani. Kalau kita teliti, ada, pasti ada. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhrat ad-dab ataupun hufrat ad-dab la dakhaltumuh. Kamu pasti akan ikut jejak langkah golongan sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang dab pun kamu turut akan turutinya. Kata para sahabat, al-Yahudu wan Nasara, kata Nabi SAW, faman? Yahudi dan Nasrani, Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Maknanya memang membenarkan apa yang Nabi SAW sebut. Sebab itu tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim mengkaji, mempelajari tentang agama kita ini daripada sumber yang sahih, daripada sumber yang murni, sumber yang tidak ada sebarang bentuk pencemaran. Kita hari ni kalau nak minum air, semua kat rumah ada penapis air. Paling cikai pun beli yang yang dekat DIY tu, RM1 je. Kemudian bubuh lagi filter dekat pipe tu. Buka air. Kita nak guna air yang bersih, kita nak guna air yang tak tercemar. Semua orang tak mau kalau minum air yang ada karat. Semua orang tak mau kalau minum air yang cemar, kotor. Kiaskan dengan agama. Dipanggil qiyasul aula. Agama kita ini lebih berhak untuk kita sucikan, murnikan. Kita nak ambil agama ni, kena lagi lah. Kalau kita nak minum air tu sanggup melabur ratusan, ribuan, semata-mata nak pastikan air yang kita minum tu selamat, bersih, murni. Tetapi kenapa dalam bab agama kita macam tak apa lah, asalkan ada orang kata, asalkan ada ustaz kata, asalkan ada, kita ambil je lah. Buat apa kita nak banyak tanya, buat apa kita nak mengaji lagi, dengar je lah. Nampak tak? Kebanyakan orang macam tu kan. Maknanya sampai bab agama dia macam dianggap tak, sebab dia tak nampak, dia anggap benda tu tak penting. Sedangkan kita sekarang ni, cuba bayangkan, kita 1444 Hijrah. So bayangkan, dalam tempoh 1000 tahun, kalau kita baca sejarah, 100 tahun selepas Nabi SAW wafat, dah ada bid'ah. Yang mana sahabat Nabi, tabi'in, melawan. Bahkan dalam kurun yang Nabi SAW wafat, dalam kurun yang Nabi SAW wafat, bahkan ketika Nabi SAW hidup, dah ada Nabi palsu. Selepas Nabi SAW wafat, adanya golongan murtad, golongan yang tak mau bayar zakat. Kemudian selepas zaman sahabat, adanya bid'ah-bid'ah seperti Qadariyah yang menafikan qadar, zaman sahabat, zaman Abdullah bin Umar. Kemudian selepas itu zaman tabi'in dan zaman pengakhiran zaman sahabat Nabi masih ramai adanya bid'ah Khawarij, Qadariyah. Kemudian berterusan Mu'tazilah, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Kita dah berapa dah?
takkan kita rasa macam, oh agama kita ni semuanya clear belaka, murni belaka. Semua orang yang bawa, kata dia bawa agama, kita terus ambil saja tanpa kita teliti, tanpa kita tapis dulu. Inna hadha ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Inna hadha ilma dinun. Ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Pilih. Hati-hati. Sebab itu kalau kita lihat apa yang Imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebut di sini, al-yahud kadzabu. Yahudi mereka mendustakan Nabi Isa. Mereka menuduh Nabi Isa AS dengan tuduhan yang berat, dan mereka beranggapan mereka telah membunuh Nabi Isa AS disebabkan ataupun di atas dasar syariat, di atas dasar agama. Nampak? Maksudnya telah diputuskan di sisi Allah bahawa mereka membunuh Isa AS berdasarkan firman Allah tentang mereka, inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Yani Allah Ta'ala sendiri rakamkan perkataan mereka. Maknanya Allah Ta'ala cerita dekat kita, ini orang Yahudi kata, inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam, putera Maryam, anak kepada Maryam, yang merupakan Rasulullah. Baik. Jadi dalam ayat ni, ini Allah Ta'ala nukilkan kepada kita perkataan Yahudi. Orang Yahudi kata kami bunuh Nabi Isa, kami bunuh Al-Masih. Wa amma bin nisbati li hukmillahil qadari faqad kadzabu. Adapun dari sudut keputusan takdir Allah, mereka berdusta kerana mereka sendiri tidak yakin telah membunuhnya. Maksudnya faqad kadzabu wa ma qataluhu yakilan. Pada dasarnya mereka berdusta, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa AS dengan yakin. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa AS kepadanya. Walakin syubbiha lahum, kan tetapi mereka telah membunuh seorang lelaki yang telah diserupakan Allah dengan Nabi Isa AS. Faqatalul musyabbaha lahum wa salabuh. Mereka hanya membunuh orang yang Allah serupakan rupanya dengan Nabi Isa AS, dan mereka menyalibnya. Jadi maknanya itu sangkaan mereka. Sebab tu Allah kata wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh dengan yakin. Bar rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa AS kepadanya. Baik, itu orang Yahudi. Kalau kita nak bincang tentang Yahudi ni panjang lah, kan? Di Yahudi ni kena ambil subjek adian. Subjek adian, perbandingan agama, comparative religion. Di kebetulan tu ada di Yayasan Taklim ada satu program diploma pengajaran Islam Yayasan Taklim. Salah satu subjeknya subjek adian, comparative religion, adian. Dan alhamdulillah lah, ana ajar subjek tu, adian, comparative religion. So memang dibahaskan tentang sejarah agama Yahudi, akidah mereka dengan detail. Jadi siapa yang berminat boleh kontak atau boleh cari program tersebut lah, yang boleh tanyalah sahabat-sahabat kita yang dah join macam mana cara nak join. Boleh ambil satu subjek pun boleh, macam mana ni boleh je. Itu kalau nak lebih ni lah, lebih detail tentang agama Yahudi. Baik. Al-thaniyah an-nasara. Yang kedua, Nasrani. Qalu innahu ibnullah. Yang kedua, yakni sisi at-tatarruf, sisi kita kata ekstremis, kita kata ekstremism.
wa innahu thalithun thalathah. Dan mereka menganggapnya Tuhan bersama Allah. Wa ja'aluhu ilahan ma'allah. Mereka beranggapan Isa itu adalah Tuhan yang bersama dengan Allah. Maknanya yang bersekutu dengan Allah. Itu maknanya. Wa kadzabu fima qalu. Mereka telah berdusta dalam pernyataan apa yang mereka katakan. Pernyataan ini. Baik. Jadi ini orang Kristian pula. Maknanya dia adalah kalau orang Yahudi itu dia membenci Nabi Isa alaihissalam, bahkan mereka beranggapan mereka telah bunuh Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak mengakui kenabian Nabi Isa alaihissalam, kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Maka sebaliknya orang Nasrani, mereka melampaui batas dari sudut mereka mengangkat Nabi Isa alaihissalam di atas kedudukan yang melangkaui kedudukan yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Jadi mereka telah menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Baik. Amma aqidatuna, adapun akidah kita terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, fanashhadu annahu abdullah, maka kita bersaksi bahawasanya Isa itu adalah hamba Allah. Annahu abdullah, hamba Allah. Wa rasuluh, dan rasulnya. Wa anna ummahu siddiqatun, dan ibunya adalah wanita yang sangat benar imannya. Kama akhbarallahu ta'ala bidzalika, sebagaimana yang Allah Ta'ala khabarkan tentang hal tersebut. Wa annaha ahsanat farjaha, dan bahawasanya ibunya Maryam adalah wanita yang menjaga kehormatannya dan seorang yang perawan. Wa annaha adra, seorang perawan. Walakin mithluhu atau mathaluhu indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah sama seperti Nabi Adam. Yang ini dari sudut penciptaan. Allah menciptakannya dari tanah, lalu berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah Adam. Thumma qala lahu kun fayakun. Maknanya Nabi Isa alaihissalam, persamaan dia dengan Nabi Adam alaihissalam dari sudut dia dicipta dengan, kita kata, dengan perintah Allah. Dicipta dengan hamba Allah. Bila kita sebut Nabi Isa alaihissalam hamba Allah, Abdullah, maknanya dia Tuhan ke? Tak. Dia bukan Tuhan lah. Sebab itu kata Syekh, terdapat bantahan atas kaum Nasrani, raddun ala nasara. Bila kita kata wa anna Isa Abdullah, Isa itu hamba Allah, maka dia adalah bantahan ke atas orang-orang Kristian, orang Nasrani, yang mereka kata Isa alaihissalam adalah Tuhan atau anak Tuhan, ataupun apa dia? 3 oknum. Salah satu daripada 3 oknum yang berkait dengan ketuhanan. Yang terkait dengan ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini jawapan dia. Hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita ucapkan wa asyhadu anna wa anna Isa Abdullah. Maknanya kita kena bersaksi bahawasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Maknanya orang Kristian, kalau dia masuk Islam, ajarkan dia ini. Selain daripada kita ajar dia syahadah, 2 kalimah syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas pada tu kita kena ajar juga untuk membersihkan pemahaman-pemahaman dia yang lalu,
wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Itu tambahanlah. Maknanya lepas dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, dia dah masuk Islam, jangan kita tunggu lama. Maknanya kalau kata dia tu orang Kristian, katakan dia orang Kristian yang kuat agamanya, kuat pegangan Kristiannya, maka kita kena terus sampaikan kepadanya, tutup pintu-pintu yang mungkin boleh masuk keraguan-keraguan. Kerana kita hari ini di zaman sekarang ni, ahlul bidah wal ahwa dalam kalangan umat Islam ini, keraguan-keraguan yang mereka bawa pada umat Islam itu, kesesatannya sudah sama macam tahap kesesatan Yahudi dan Nasrani, bahkan lebih teruk. Yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu cahaya Tuhan, limpahan Tuhan. Ataupun yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu mampu untuk memberikan syafaat secara mutlak. Itu pun sebenarnya syirik. Kadang-kadang orang tak perasan. Orang kata Nabi Muhammad SAW boleh bagi syafaat dekat kita. Ya, betul, Nabi Muhammad SAW boleh bagi syafaat. Tetapi kita kena ingat, syafaat mutlak itu bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh, dia hamba Allah dan rasulnya. Maknanya dalam Al-Quran Allah Taala kata, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan wahai Muhammad, milik Allah lah syafaat keseluruhannya. Maknanya syafaat itu pertolongan di akhirat kelak mutlak milik Allah. Dan tidak ada mana-mana makhluk yang berkongsi pemilikan syafaat tu. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu konsep syafaat tu kadang-kadang orang Islam sendiri kelabu. Orang Islam sendiri tak jelas. Lalu akhir sekali itu yang sampai tahap kita boleh minta syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Atau kita boleh minta syafaat daripada mana-mana ulama, mana-mana yang kita anggap ulama, mana-mana orang yang kita anggap salih ataupun orang yang talih. Talih tu maknanya jahat. Tak baik. Salih orang baik. Talih maknanya jahat. Atau orang yang dianggap salih. Tak ada siapa manusia yang memiliki syafaat. Sebab itu di akhirat kelak nak bagi syafaat ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran kena ada 2 syarat. Pertama, syarat untuk orang yang memberi syafaat tu mesti kena orang itu diizinkan oleh Allah. Asy-syafi'. Mesti kena dia ada keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna bila ada izin Allah Taala, maknanya syafaat tu milik siapa? Milik Allah. Yang kedua, ridha Allah lil masyfu' lahu. Keredaan Allah kepada orang yang diberikan syafaat kepadanya. Dan Allah tak reda melainkan tauhid. Allah tak reda melainkan tauhid. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla, dalam surah Taha ayat 20. Pada hari tersebut la tanfa'u syafa'ah, tidak bermanfaat syafa'ah, tidak bermanfaat syafaat illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali bagi orang yang Allah izinkan, yakni pemberi syafaat yang Allah izinkan untuk dia bagi syafaat. Kata para ulama, yang memberi syafaat di akhirat kelak, pertama para malaikat. Malaikat boleh bagi syafaat. Yang kedua, para nabi dan rasul. Yang ketiga, orang-orang saleh. Tetapi mereka ini mesti kena setelah Allah izinkan. Apa maksud setelah Allah izinkan? Maksud setelah Allah izinkan, orang yang akan mereka beri syafaat tu mesti kena ada syarat ni.
Syarat apa? Syarat dia yang Allah Ta'ala sebut dalam penghujung ayat itu, wa radiya lahu qawla, dan Allah redha kepada orang yang akan diberikan syafaat itu perkataannya. Kata ulama tafsir, antaranya Qatadah Ibnu Di'amah As-Suddusi rahimahullah, wa radiya lahu qawla at-tauhid. La ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Maknanya orang yang dapat syafaat ni, yang akan dapat syafaat ni ahli tauhid sahaja. Ahli tauhid saja. Kalau siapa buat syirik, dia tak dapat syafaat. Syirik akan menghalang seseorang daripada mendapat syafaat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebutkan, fa inna syafa'atan na'ilatun liman lam yushrik billahi syai'ah. Syafaat itu akan diperolehi oleh orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Itu dalam Sahih Muslim. Maknanya, wa radiya lahu qawla. Syafaat mesti kena orang yang tauhid. Maknanya, setelah Allah reda perkataan mereka, amalan mereka, menunjukkan kepada kita tak boleh kiaskan syafaat di akhirat nanti dengan syafaat di dunia. Jangan sesekali kiaskan syafaat di dunia. Syafaat di dunia ni, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala sebut dalam kitabnya Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, punca orang-orang musyrikin menyembah berhala kerana mereka mengkiaskan Tuhan dengan makhluk dalam masalah syafaat. Ubidatil asnam, disembah berhala disebabkan orang musyrikin dia samakan Tuhan dengan makhluk dalam masalah syafaat. Itu bahaya. Imam Ibn Qayyim rahimahullah sebut dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, punca kenapa orang musyrikin zaman dulu, orang musyrikin jahiliyah, orang musyrikin Quraisy, mereka menyembah berhala kerana mereka ingat orang-orang salih yang mereka sembah itu, berhala-berhala yang mereka sembah, Latta, Uzza, Mana, Hubal, Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Semua tu asalnya orang salih. Mereka sembah sebab mereka menyangka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Haula'i syufa'auna indallah. Sebab mereka kiaskan Tuhan macam raja-raja dan pemerintah dan orang-orang yang ada jawatan di atas dunia. Itu punca dia. Itu je sebenarnya. Kiaskan Tuhan dengan makhluk. Sebab mereka rasa kita dekat dunia ni, apa-apa sikit, kita ada kawan kita ke, kita ada kabel besar ke, kabel kecil ke, jalur lebar, jalur halus ke, tak kira lah kan. Dia faham kalau orang tu ada jawatan, kalau orang tu ada kekuasaan, kekayaan, kita boleh minta tolong dia. Mereka kiaskan dengan makhluk, maknanya kita boleh mempengaruhi keputusan. Contohnya kalau seorang sultan atau raja itu, maknanya orang-orang yang terdekat tu akan faham kita boleh mempengaruhi raja kita, sultan kita, kalau kita tahu cara dia. Betul tak? Orang yang nak datang jumpa raja, nak minta tolong, dia akan cari orang yang terdekat untuk minta syafaat. Maknanya tolonglah, syafaat tu pertolongan. Jadi dengan adanya orang-orang yang dekat ini yang boleh mempengaruhi raja ataupun sultan ataupun pemerintah ataupun menteri ke apa ke, nak pergi jumpa menteri ni, nak minta projek, dia ada cara dia. Jumpa dulu bini dia kan, bini dia tu perantara. Kalau lepas dengan bini dia, lepaslah. Contoh, itu makhluk. Makhluk dia berhajat kepada makhluk yang lain. Makhluk ini dia berkongsi kehendak dan dia boleh dipengaruhi dan mempengaruhi. Dan dia ada urusan dia itu berkongsi dengan orang lain.
Dia besar macam mana sekali jawatan dia, dia pasti akan berhajat kepada orang yang ada di bawahnya atau orang yang ada di sekelilingnya, menterinya, pembantunya, penasihatnya. Sebab itu keputusan dia akan dipengaruhi oleh penasihat-penasihat. Betul tak? Itu makhluk. Boleh tak kita kias Allah Ta'ala dengan makhluk? Tak boleh. Allah laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Walillahil mathalul a'la. Hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak sebanding dengan satu apa pun. Kita tak boleh. Masalah orang musyrikin, zaman berzaman, orang musyrikin, zaman berzaman. Mereka beranggapan nabi-nabi, malaikat boleh kautim dengan Tuhan. Orang soleh boleh kautim dengan Tuhan. Sebab itu bagi mereka mudah saja. Kita minta dekat Nabi sebab Nabi confirm boleh minta dekat Tuhan supaya masukkan kita dalam syurga. Itu pemikiran mereka. Kita minta dekat orang soleh sebab orang soleh ni takkanlah dia tak boleh nak minta dekat Tuhan. Confirm dia boleh minta dekat Tuhan supaya kita masuk syurga. Nampak? Masalah dia jadi macam confirm tu. Yakin. Sampai akhir sekali dia mengalihkan peribadatan kepada selain Allah. Kepada orang soleh. Pada Nabi. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Nasrani. Mereka sembah Nabi Isa sebab mereka beranggapan Nabi Isa AS itu ada sekutu dengan Allah dalam peribadatan. Maknanya Nabi Isa AS boleh mempengaruhi keputusan Tuhan. Kerana dia juga adalah bahagian daripada Tuhan, anak Tuhan. Nampak? Dan perkara yang sama juga berlaku pada orang-orang musyrikin yang ada pada golongan yang terkemudian, mutaakhirin. Mereka terus minta syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, minta kepada Sayyidina Ali, minta kepada Fatimah, minta kepada Hasan, Husain, minta kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, minta kepada Wali Abdul Qadir Jilani, minta kepada Al-Badawi, minta kepada Asy-Syafi'i, minta kepada macam-macam. Sebab mereka sebenarnya, kata Imam Ibn Qayyim, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Mereka sendiri sebenarnya ada tashbih. Menyamakan Tuhan dengan makhluk, maknanya mereka samakan Tuhan ni, maknanya mereka beranggapan Tuhan ni boleh dipengaruhi oleh orang-orang soleh ni. Atau nabi-nabi atau malaikat. Sedangkan dalam Quran Allah kata apa? La tanfa'u syafa'ah. Tak bermanfaat syafaat. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah. Pada hari tersebut tak bermanfaat syafaat. Malaikat ke, nabi ke, orang saleh ke, wa ma qadarullah haqqa qadri, kerana mereka tak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka tak kenal Allah. Kata Imam Ibn Qayyim, kerana tak kenal Tuhan. Tak tahu Tuhan. Ni punca dia, tak kenal Tuhan. Duk ingat Tuhan ni macam apa? Duk ingat Tuhan di mana-mana. Duk ingat Tuhan ni adalah spirit, roh. Boleh berpindah ganda, boleh masuk dekat badan orang ni, boleh masuk kat badan orang tu, boleh masuk kat sini, boleh pergi sini, boleh situ. Tuhan pun tak kenal. Itu punca dia. Itu sebenar dia. Kerana mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Dekat situ. Itu bahaya. Dan dia saling berkaitlah. Kerana berpunca daripada tak kenal Tuhan, tak kenal sifat-sifat Tuhan, tak kenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, tak isbatkan, tak tetapkan. Dia pergi takwil pula. Tahrif, selewengkan, tafwid, segahkan makna, tak isbat. Semua tu ada kaitan. Sebab itu penting mengaji tauhid. Sebab itu penting mengaji tauhid. Tauhid ni tak boleh kita kata, kita anggap dia bermusim, ataupun kita anggap dia tak. Tauhid ni daripada kita bangkit pagi sampailah kita tidur balik, tauhid. Sampailah kita mati, tauhid. Hari ni ada tauhid, ada kuliah tauhid. Esok ada tauhid, tak ada. Semalam tak ada. Teringat apa Syekh kami dekat Madinah dulu,
subjek tauhid kan. Dia tanya, hari ni ada tauhid, hari ni ada tauhid. Semalam ada tauhid tak? Semalam tak ada tauhid. Oh, dia kata bahaya tak ada tauhid. Dia maknanya semalam tak ada subjek tauhid. Maknanya hari-hari. Maknanya kita beramal ni untuk tauhid, untuk ibadah Allah, kepada Allah. Jauhi syirik. Baik, jadi Abdullah ni bantahan kepada orang Nasrani. Maknanya Nabi Isa AS adalah hamba Allah yang mahdud, yang murni. Hamba Allah yang kita kata yang tidak ada sebarang bentuk sifat-sifat ketuhanan pada Nabi Isa AS. Dia adalah hamba Allah, makhluk. Nampak? Jadi sebab itu kita katakan, kalau kita tengok zaman sekarang ni dengan ajaran-ajaran sesatnya, wahdatul wujudnya, batiniyahnya, yang menafikan sifat-sifat Allah, macam-macam dalam orang Islam sendiri. Jadi kalau orang Kristian yang nak masuk Islam tu, adakah selamat kalau kita biarkan dia pergi mencari orang-orang yang dalam Islam yang sesat? Tak selamatlah, lagi bertambah syubhat, lagi bertambah kekufuran dia kalau dia masuk. Silap-silap apa? Balik kembali menjadi Kristian, ataupun lebih teruk, kenal ajaran Islam yang tak betul. Daripada sembah Nabi Isa, akhir sekali sembah Nabi Muhammad pula. Maknanya daripada syirik pindah kepada syirik saja. Itu kita takut. Sebab itu saudara-saudara kita yang masuk Islam di kalangan orang Kristian ni, maknanya antara yang kita perlu tekankan adalah apa? Tekankan kepada makna wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Isa itu hamba Allah dan rasulnya. Itu kita kita tak risau kalau orang yang baru masuk Islam ni, mereka di kalangan orang Kristian ni jumpa orang-orang yang benar. Tapi kalau kita risau jumpa orang-orang yang dalam Islam tu sendiri yang tak boleh pakai, bawa ajaran batiniyah dan sebagainya, last sekali itu kebanyakan. Ada sebahagian orang cerita macam tu yang berlaku kadang-kadang, yang maknanya yang kita kata daripada kekufuran kepada kekufuran juga, ataupun kekufuran kepada sesuatu benda yang lebih teruk, lebih dahsyat. Wallahul musta'an. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu raddun 'alal yahud. Dan pada perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasulnya, dan Nabi Isa ibn Maryam itu adalah rasulnya, raddun 'alal yahud, adalah bantahan ke atas orang Yahudi. Kerana orang Yahudi tadi mereka menolak risalah, mereka menolak kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Atlaqallahu alaihi kalimah li'annahu khalaqa atau khuliqa bil kalimah alaihi salam. Jadi Allah mengitlakkan, Allah menyebutkan kalimat yang ini merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam kerana Allah cipta Nabi Isa alaihi salam daripada kalimah. Bukan Nabi Isa itu kalimah. Ini kena faham betul-betul. Allah cipta Nabi Isa alaihi salam dengan kalimatnya, dengan kalamnya, dengan perintahnya, kalamnya. Kun fayakun. Allah kata kun fayakun. Maknanya kun tu kalam Allah, perintah Allah. Fayakunu, maka jadilah. Itulah Nabi Isa, makhluk. Nampak? Bukannya Nabi Isa itu kalimah. Bukan Nabi Isa itu sendiri adalah kalam Tuhan. Kalau tak, itulah yang menyebabkan orang Kristian sesat, sebab mereka faham Nabi Isa itu adalah kalimat Tuhan. Kalimat Allah maknanya sifat Allah. Maknanya Nabi Isa itu Allah lah. Okay. Maknanya jadi perkataan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kan? Kalau kita tengok tafsir ulama salaf, ayat tu asalnya ayat lengkap dia dalam surah An-Nisa ayat 171 kan. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agama kamu. Wa la taqulu 'ala Allah
illa al-haq. Janganlah kamu berkata tentang Allah melainkan kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya hanya saja Al-Masih itu Isa ibnu Maryam Rasulullah. Isa ibnu Maryam itu Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan ianya adalah kalimatnya. Kalimat Allah yang Allah sampaikannya kepada Maryam. Wa ruhum min, dan ruh daripadanya. Fa aminu billahi wa rusulih. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wala taqulu thalathatun. Dan janganlah kamu mengatakan Allah itu ada yang ketiga. Intahu khairan lakum. Maka berhentilah kalian dengan perkataan kalian itu, lebih baik untuk kalian. Innamallahu ilahun wahidun. Sesungguhnya Allah itu ilah yang esa, yang satu. Subhanahu an yakuna lahu walad. Maha sucinya daripada dia mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Baginya lah, miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa kafa billahi wakila. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kemanusiaan Nabi Isa alaihi salam dari sudut dia adalah seorang anak kepada seorang perempuan. Sebab itu Allah kata Isa ibnu Maryam. Isa anak kepada Maryam. Maknanya dia makhluk. Kan? Kerana anak ini bukan sifat Tuhan. Mempunyai anak bukan sifat Tuhan. Diperanakkan bukan sifat Tuhan. Kerana Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu As-Samad, tempat tumpuan segala makhluk. Sabit daripada tafsir ulama salaf, As-Samad maknanya Allah itu tidak berongga. Makhluk itu berongga. Makhluk itu ada rongga. Maknanya berhajat kepada makan dan minum. Berhajatkan kepada anak. Sebab itu Allahus Samad. Lepas tu Allah kata apa? Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya Allah Ta'ala tak diperanakkan. Dia tidak ada anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang sebanding dengannya. Jadi dalam ayat itu Allah Ta'ala tegaskan tentang basyariyatu Isa. Kemanusiaan Nabi Isa AS, dan dia bukan Tuhan. Rasulullah, dia adalah Rasulullah yang Allah utuskan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nah, kat sinilah yang bila salah faham, orang Kristian jadi sesat. Salah faham, jadi sesat terus. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Kata Mujahid bin Jabar al-Makki rahimahullah, anak murid Ibn Abbas, turjumanul Quran dan tafsir Quran, rasulun minhu, kalimatuhu alqaha ila Maryam, maknanya rasul, utusan daripada Allah. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ketika memberi komentar kepada tafsir Mujahid itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, Mujahid mentafsirkan ayat itu dengan rasulun minhu, maknanya kalimah itu adalah maknanya rasul. Kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, maknanya rasul. Minhu maknanya ruh itu rasulun minhu. Ruh yang Allah Ta'ala cipta, maknanya adalah apa? Rasul yang Allah utuskan. Yang daripadanya Allah Nabi Isa AS diutuskan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mujahid dia tafsirkan berdasarkan dalam surah Maryam ayat 17 sampai 19, fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbik. Jadi Mujahid ditafsirkan dengan qala innama ana rasulu rabbik, dengan perkataan perkataan Jibril, sesungguhnya aku adalah rasul daripada Tuhanmu. Kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min tu maknanya Jibril. Rasul tu maknanya bukan Nabi Isa, tapi rasul tu maknanya Jibril yang menyampaikan
kalimah Allah, menyampaikan ruh yang meniupkan ruh kepada Maryam, dan lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Qatadah Ibnu Di'amah As-Suddusi rahimahullah mengatakan, kalimatuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimatuhu an qala kun fakana. Makna kalimah Allah, maknanya Allah kata jadilah, maka jadilah. Kun fayakun, fakana, jadi. Maknanya Nabi Isa AS dicipta dengan kalimah Allah. Kan? Ismail As-Suddi mengatakan, wa ruhum minhu makhluqan min indihi. Makhluk yang dicipta daripada sisinya. Roh itulah yang Allah perintahkan malaikat Jibril untuk tiupkan roh itu ke dalam baju Maryam. Nampak? Jadi makhluk. Jadi dia bukan roh Tuhan. Dia bukan spirit ataupun roh Tuhan. Roh ciptaan Tuhan. Dia bukan bahagian limpahan daripada Tuhan. Dan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan tarjih bagi tafsir ini, mengatakan wa ruhum minhu, ruh itu daripada Allah, maknanya annahu makhluqun min ruhin makhluqah. Maknanya Nabi Isa AS diciptakan makhluk sebagai makhluk yang Allah jadikan dia ruh yang merupakan ciptaan Allah. Wa ruhum minhu. Kata Imam Ibn Kathir, wa udifat ruh ila Allah ala wajhi tashrif. Kenapa Allah Ta'ala sandarkan roh itu kepada Allah? Tujuannya sebagai bentuk pemuliaan, tashrif. Bukan menunjukkan dia bahagian daripada Tuhan ataupun sifat Tuhan, bukan. Ruhum min Allah. Ruhullah. Maknanya dia ruh dia yang dicipta oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Allah sandarkan unta betina, naqah. Mukjizat Nabi Saleh alaihi salam, naqatullah, Allah sandarkan naqatullah, unta betina Allah. Adakah maknanya unta betina tu milik Allah? Maknanya Allah Ta'ala, ataupun kita kata unta betina tu maknanya sifat Allah? Tak. Unta betina tu makhluk kan? Tapi dia adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah muliakan sebagai mukjizat untuk Nabi Saleh alaihi salam. Sama juga bila Allah Subhanahu Wa Taala nisbahkan Baitullah, rumah Allah tu kepada dia. Adakah maknanya orang faham Allah Ta'ala ada dalam Baitullah tu? Tak. Macam unta betina tadi, ada orang faham Allah Ta'ala naik unta betina tu? Tak. Rumah Allah, adakah maknanya Allah ada dalam rumah tu? Tak. Maknanya Allah muliakan. Allah muliakan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Jadi itu makna, kalau kita tengok balik, makna tafsir yang disebutkan oleh ulama salaf. Sebab itulah sebahagian ulama salaf kata, laisal kalimah sarat Isa, walakin bil kalimati sara Isa. Maknanya bukanlah kalimah itu menjadi Nabi Isa. Tak faham tak? Bukan kalimat Allah tu, orang Kristian faham kalimat Allah tu berubah jadi tajassudan bi Isa. Maknanya berubah jasad jadi Nabi Isa. Faham? Allah kata kun, maka di pembaham kun tu, kalimah Allah tu syuk berubah jadi Nabi Isa. Sebab itu dia berkata Nabi Isa Tuhan. Sebab dia kalimah Tuhan. Nampak? Dan sebab itu mereka orang Kristian, mereka pegang dengan fahaman kita kata Neoplatonism, yang mana roh, maknanya mereka menyamakan Tuhan itu dengan roh yang berpindah randah. Nampak? Sebab itu kalau kita tengok orang-orang Kristian, maka mereka akan murid-murid Nabi Isa yang mereka dakwa Hawari, mereka dakwa selepas Nabi Isa, walaupun Nabi Isa dah mati, tapi roh dia berpindah randah. Roh dia boleh datang, antaranya macam roh Nabi Isa kononnya datang dalam bentuk yaqazah, secara real, datang menemui dikatakan Paul the Apostle,
kan? Yang dia kononnya asalnya dia seorang Yahudi, kemudian bertaubat, kemudian dikatakan dalam perjalanan dia ke Damsyik, ke Damaskus, dia terjatuh daripada kuda dia, kemudian datang jasad Nabi Isa AS di hadapan dia, seru dia supaya berdakwah, dan dia automatik waktu tu dia jadi Kristian. Dia adalah Rasul Tuhan. Sebab mereka faham konsep apa? Tadi tu. Roh tu adalah, apa dia? Kita kata, kalimah Tuhan tu adalah Nabi Isa yang berubah. Kalimah Tuhan yang berubah menjadi jasad Nabi Isa. Dan itu sebenarnya juga ada dalam pemahaman ataupun doktrin Nur Muhammad. Insanul Kamil. Yang difahami oleh golongan Batiniyah. Sebab Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Itu sebenarnya mereka nak bagi tahu. Sama tak dengan Kristian? Sama je sebenarnya. Nampak? Sama saja. Tak ada beza. Cuma beza sikit-sikit. Beza. Ada beza tapi tak secara asas ada persamaan. Asas dia sama. Dan roh tu berpindah-pindah. Itu Nur Muhammad kan. Nur Muhammad tu dia masuk dulu ke perut Asia, masuk dulu ke perut ni hadis-hadis palsu kan yang sebut, masuk ke perut sekian perut orang ni. Nur Muhammad tu berpindah-pindah sampailah ke perut, sampailah ke rahim Aminah. Kan? Sampai filem-filem yang dibuat cerita pun buat macam tu. Naratif dia. So Nabi Muhammad tu akhir sekali kepercayaan bahasa Nabi Muhammad tu nur. Cahaya. Dicipta daripada cahaya. Dia kemudian disebarkan hadis-hadis palsu, makzubun, hadis-hadis yang didustakan atas nama Nabi SAW. Itu sebenarnya sama je. Sebab tu kita kena faham ayat ni. Kenapa orang Kristian sesat? Sebab mereka faham kalimah Tuhan tu berjasad, bertukar menjadi jasad Isa. Nampak? Sedangkan walakin bil kalimati sara Isa, dengan ba je. Laisal kalimah sarat Isa, bukanlah kalimat itu berubah menjadi Isa. Walakin bil kalimati sara Isa, akan tetapi dengan kalimat tu Allah cipta jadilah Isa. Dengan kalimat, bukan kalimat tu berubah jadi Nabi Isa. Tu kena faham betul-betul. Wa ruhum minhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Kena faham betul-betul ayat ni. Kalau tak, kita sesat macam orang Nasrani. Jadi Nabi Isa AS adalah makhluk, hamba Allah dan Rasulnya. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dan kalimat yang dimasukkan di situ adalah ciptaan Allah. Kalimat maknanya ciptaan Allah yang dicipta dengan kalimah kun. Itu maknanya, kita kena faham betul-betul. Sabda Nabi SAW, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Allah menyebut kalimat kerana Isa diciptakan dengan kalimat. Hadis ini tidak seperti zahirnya, kerana Isa bukanlah kalimat kerana dia makan, minum, buang air kecil, buang air besar dan mengalami segala situasi dan kondisi yang dialami manusia pada umumnya. Nampak? Syekh sebutkan dekat kita, maknanya kalau Isa ni kalimat Tuhan, maknanya kalimat Tuhan yang maknanya kita kata dia kita kata bukan makhluk, maknanya dia, kenapa dia makan? Kenapa dia minum? Kenapa dia yabul? Dia taghawat? Kenapa dia buang air kecil? Kenapa dia buang air besar? Dan seluruh sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan itu berlaku kepada dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun. Cuma beza Nabi Isa dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS Allah cipta dengan tangan dia, tangan kanan dia. Itu keistimewaan Nabi Adam AS. Nabi Isa sama dia dengan Nabi Adam, Allah kata kun.
fayakun. Maknanya perintah. Diciptakan dengan perintah Allah. Isa alaihissalam bukanlah kalimatullah, kalimat Allah, kerana kalam Allah adalah sifat yang ada pada dirinya dan tidak terlepas darinya. Sementara Isa adalah zat yang terlepas dari Allah, datang dan pergi, makan dan minum. Itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tegaskan di sini. Maknanya Nabi Isa alaihissalam bukan kalimat Allah, maknanya bukan dia itu sifat Allah. Seperti mana yang orang Kristian faham. La wasfun qa'imun bihi, la ba'inun minhu, amma Isa fahuwa dhatun ba'inatun anillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun Isa adalah zat yang terpisah daripada Allah Ta'ala. Yadhhabu wa yaji wa ya'kulu ta'am. Dia pergi dan dia datang dan pergi, dan dia makan makanan. Maknanya dia bukan Tuhan. Kalau dia makan makanan, kalau dia mati, dia bukan Tuhan. Dan dia diperanakkan, dia keluar daripada perut ibunya, daripada rahim ibunya Maryam, maka dia bukan Tuhan. Sebab itu ayat dalam surah An-Nisa tadi, yang kita bacakan tadi itu adalah ayat yang paling jelas sekali. Tak ada kesamaran. Daripada awal sampai akhirnya menunjukkan Nabi Isa alaihissalam adalah manusia. Adalah hamba Allah. Makhluk ciptaan dia. Dan bukan dia itu, Nabi Isa itu bukan kalimat Tuhan yang bermaksud sifat Tuhan ataupun sebahagian daripada Tuhan. Baik. Sabda Nabi SAW, Alqaha ila Maryam, yang disampaikan Allah kepada Maryam, maksudnya yang disampaikan kepadanya dengan firmannya, kun fayakun. Jadilah maka jadilah Isa. Seperti yang Allah sampaikan dalam firmannya, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah maka jadilah sesuatu itu. Maryam bintu Imran bukan saudara perempuan dari Nabi Musa dan Harun seperti yang disangka sebahagian orang. Maryam bintu Imran di sini, Maryam ibu kepada Nabi Isa alaihissalam ni, Maryam yang berbeza sama sekali dengan saudara perempuan Nabi Musa dan Nabi Harun, seperti mana yang difahami oleh sebahagian di kalangan ahlul kitab. Jadi bukan. Akan tetapi Maryam bintu Imran adalah seperti yang disabdakan Nabi SAW, mereka memberi nama dengan menggunakan nama-nama Nabi-Nabi mereka. Jadi sebab apa ada persamaan nama? Jadi Nabi SAW bagi tahu, kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim. Mereka dahulu orang-orang Bani Israel, mereka akan bagi nama anak-anak mereka sama macam nama Nabi-Nabi mereka, dan sama macam orang-orang saleh, mereka bagi nama tu sama. Kan? Faharun akhu Maryam, laisa Harun akha Musa. Maka Harun saudara Maryam itu, laisa Harun akha Musa, bukan Harun saudara kepada Nabi Musa, Nabi Harun. Bal huwa akhar yusamma bismihi. Bahkan dia adalah Harun yang lain. Ini apa? Syekh cerita pasal apa ni? Ayat dalam surah lain. Yakni apa? Ya ukhta Harun. Ya Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan apa dia? Ya ukhta Harun, ma kana abuki ra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Dalam surah Maryam ayat 28. Yakni orang-orang Yahudi, Bani Israel, mereka mengatakan kepada Maryam, wahai saudara Harun, wahai saudara perempuan Harun, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'as sawin, bukan bapa kamu tu bukan orang yang jahat, wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu juga bukan orang perempuan yang jalang. Maknanya kat sini Syekh nak bagi tahu dekat kita, sebahagian orang, sebahagian golongan ada yang menyangka penamaan ataupun panggilan Bani Israel kepada Maryam bintu Imran, Maryam ibu kepada Nabi Isa alaihissalam itu, mereka menyangka Maryam ini saudara dengan Nabi Harun. Tahu saudara, bila saudara dengan Nabi Harun, maknanya saudara juga dengan Nabi Musa, kerana Nabi Harun dan Nabi Musa dua beradik. Jadi Syekh Al-Utsaimin bantah pendapat yang kata mereka, orang yang menyangka Maryam ni adalah Maryam saudara perempuan Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebab dia, orang faham ya ukhta Harun.
Tidak, bukan. Tetapi kerana orang dulu-dulu Bani Israel nama sama-sama macam kita jugalah. Jadi tak pelik pun. Tak semestinya orang tu nama sama, orang tu sama namanya, sama individu yang sama, bukan. Nama yang sama tapi individu berbeza. Jadi mereka, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, mereka orang dahulu memberi nama dengan menggunakan nama-nama nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di kalangan mereka. Dengan demikian Harun saudara Maryam bukanlah Nabi Harun saudaranya Nabi Musa, tetapi Harun lainnya yang menggunakan nama yang sama. Seperti itu juga Imran yang menggunakan nama ayahnya Nabi Musa. Nabi Musa pun bin Musa bin Imran. Jadi adakah kita, sebab itu dia orang kata Maryam ibu kepada Nabi Isa AS ni saudara dengan Nabi Musa, sebab dia ada persamaan tasyabuh dengan nama dari sudut saudaranya Harun dan nama dari sudut bin dia, bintu Imran. Musa juga bin Imran. Sedangkan Imran tu orang lain juga. Tak sama. Tapi memang biasa bagi nama sama ni dari dulu lagi lah. Baik. Kita dah habis waktu. Baik, kita berhenti setakat ini dulu. Kita berhenti pada halaman 91. Yang kita sambung nanti pada waruhum min. Sabda Nabi SAW dan dari ruh daripadanya. Baik. Ada soalan? Had. Tak clear. Al-had. Baik, lafaz al-had yang warid daripada sebahagian ulama salaf, antaranya yang terawal daripada Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Kita kena faham lafaz had ni dia bukan nama Allah, dia bukan sifat Allah. Dia bukan nama-nama Allah, bukan sifat Allah. Tapi ulama-ulama salaf yang berhadapan dengan kejahatan golongan Jahmiyah, yang mereka mempunyai tipu daya, syubhat, keraguan dengan pelbagai cara. Mereka datang, mereka membawa syubhat-syubhat menggunakan ayat-ayat Quran, menggunakan hadis, dibantah oleh ulama pada zaman tersebut dengan menggunakan kalimah had tu sebagai kalimah tafsiriyah, sebagai penjelasan. Sebab Jaham ibn Safwan ataupun Bishr al-Marisi, dia bawa perkataan had ni, dia kita kata macam mana cakap, dia datang dengan lafaz yang umum. Dia kata Tuhan tidak ada had, la hadda lahu. Tuhan tak boleh dibataskan. Ulama-ulama salaf, mereka ni bukan orang yang jenis mudah ditipu. Sebagaimana kata Syekh Saleh As-Sindi hafizahullah dalam syarahan dia terhadap Al-Fatawa Al-Hamawiyah, disebut tentang ulama salaf ni mereka tak mudah ditipu. Mereka orang cerdik. Kan? Orang zaman sekarang ni yang tak berapa cerdik. Sikit-sikit kena scam, sikit kena tipu kan. Ulama salaf dulu mereka orang yang kalau orang tu datang nak menipu mereka 1 kilometer mereka dah boleh bau. Tak, itu anak nak bagi tahu, bukan wali tu bukan wali pelik-pelik. Tak, maknanya nak bagi tahu firasat dia orang. Dia orang tak mudah terpedaya dengan lafaz dan kalimah. Faham? So maknanya ahlul bidah, perangai ahlul bidah ni macam golongan Jahmiyah ni, Mu'tazilah samalah. Mereka akan datang kepada orang awam membawa kalimah-kalimah yang mujmal. Kalimah-kalimah yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Yang side ada 2 side. Side yang nampak macam betul, side yang nampak macam tak betul. Tapi mereka akan nampakkan side yang bahagian yang nampak yang betul tu. Lalu Bishr al-Marisi dia bawa, dia kata la hadda lahu. Allah tidak ada batasan. Kan? Kalau kita jenis tak tahu apa, katakan kita kosong, tak pernah mengaji akidah, salah, tak tahu apa pun. Datang Bishr al-Marisi, dia kata Allah tidak ada batasan. Oh, betul lah. Allah tak ada batasan. Sebab Allah Ta'ala Tuhan, dia tak ada batasan. Macam batasan yang kita faham.
Tapi ulama salaf, mereka cerdik. Mereka tahu perangai Bishr al-Marisi, Jaham ibn Safwan dan konco-konconya. Mereka tahu. Mereka ini, bila bawa lafaz-lafaz yang mujmal, lafaz-lafaz yang umum macam tu, tujuan mereka ada satu saja. Tujuan mereka untuk menafikan sifat Allah. Mereka nak kata, Tuhan tak ada had tu, maknanya Tuhan tidak di atas. Tuhan tidak di langit. Sebab itu memang usul mereka. Sebab mereka dah pegang kata Tuhan itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tepi, tidak di kanan, tidak di dalam, tidak di luar alam. Tuhan itu tidak di mana-mana. Atau Tuhan itu di mana-mana. Tidak bertempat. Nampak? Dia orang bawa kalimah tu untuk main. Untuk menipu orang awam. Orang-orang jahil. Orang-orang yang lemah akal. Orang-orang yang lemah hatinya. Mereka tipu orang awam. Tapi ulama salaf tak. Orang alim, orang yang ada ilmu, dia tahu maksud kalimah dia ni jahat. Sebagaimana Khawarij ketika muncul pada zaman Sayyidina Ali, kelompok Khawarij, mereka datang jumpa Ali, mereka kata la hukma illa lillah. Mereka kata tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Ali percaya ke? Ali kata apa? Kalimatun haqq uridu bihal batil. Kalimah yang benar, tapi yang kamu nak benda yang batil. Kamu nak perang dengan aku, kamu kafirkan aku, kamu kafirkan orang Islam, kamu bunuh sahabat Nabi. Kamu kata aku tak berhukum dengan hukum Tuhan sebab aku ambil keputusan daripada dua orang sahabat Nabi untuk jadi hakim. Kamu tuduh aku tak ikut hukum Tuhan. Kamu nak kafirkan aku, tapi kamu kata tak ada hukum melainkan hukum Allah. Sahabat Nabi cerdik. Sama juga ulama salaf yang ikut tabi'in. Tabi'in yang belajar daripada sahabat Nabi, dia orang tak mudah dipedaya. Itu had tu. Kita kena faham had yang dia bukan nama Allah, dia bukan sifat Allah, tapi dia kalimah yang mujmal. Kalimah yang umum, kalau kita tafsirkan dengan tafsiran salaf, betul. Kalau kita guna kalimah lafaz had tu merujuk kepada apa yang Jahmiyah nak, apa yang ahli bid'ah nak, dia jadi batil. Itu sebenarnya. Mudah nak faham itu. Dan kenapa ulama salaf gunakan kalimah had ni? Bila sebut wa anna Allah fis sama' bihaddihi, kan? Ataupun Allah Ta'ala itu di langit dengan hadnya. Maknanya sampai kat situ saja Allah cerita dekat kita. Had ni mana batasan itulah. Kita berhenti dekat situlah. Had Allah Ta'ala pada kita ni, apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Quran dan Sunnah sebagaimana Allah sifatkan, itulah batasannya, itulah kemuncak dia. Kita tak lebih daripada itu. Itu maksud. Sebab itu imam yang antara yang sarahah yang guna yang isbat lafaz had ni, antaranya Imam Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu taala. Dalam kitabnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah dengan an-naqd 'ala al-Bishr an-naqd 'ala naqd Uthman ibn Sa'id ala Bishr al-Marisi al-Anid. Bantahan dia kepada Bishr al-Marisi. Imam Ad-Darimi anak murid Imam Ahmad, anak murid Imam Al-Buwaiti, murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan usul imam yang dikemukakan oleh Imam Ad-Darimi ni, usulnya adalah usul Imam Ahmad. Maknanya metod yang diguna untuk bantah ahli bid'ah ni metod Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam penjara, ketika dipenjara oleh Khalifah Al-Wathiq billah ataupun Al-Ma'mun Al-Wathiq, Al-Ma'mun mengarang kitab Ar-Radd 'ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah. So dalam kitab tu Imam Ahmad sebutkan usul-usul yang dikembangkan oleh Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, Abu Sa'id Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. So Uthman bin Sa'id Ad-Darimi dikembangkan usul Imam Ahmad dalam kitabnya yang kita sebut tadi. Kemudian sampai setakat itu tak dikembang oleh siapa, melainkan Allah Ta'ala datangkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kembangkan lagi apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam kitabnya Bayan Talbis Al-Jahmiyah, untuk membantah golongan yang terpengaruh dengan usul-usul Jahmiyah, yang mengambil metod Jahmiyah dalam mengisbatkan sifat Allah ataupun dalam berinteraksi dengan
sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, antaranya apa yang berlaku pada golongan Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Mereka tak sedar usul Jahmiyah itu mereka telah bawa masuk dalam usul mereka atau metod mereka. Jadi antaranya isu had tadi itu jelas, maknanya jelas kan. Maknanya dia bukan kita kata isu dia bukan ada dalam Quran atau tak, bukan. Isu dia apa maksud dan tujuan ulama salaf guna lafaz had tu. Dia macam senjata, dia macam weapon, dia senjata yang digunakan untuk membantah golongan Jahmiyah. Dia bukan isu dalam Quran ada ke tak. Kalau tak ada kita tolak. Kalau ada kita terima. Bukan macam itu. Kita kena faham dia isu yang kita kata melibatkan pertempuran ulama-ulama dahulu berperang dengan golongan Jahmiyah ni. Dalam perdebatan, dalam kita kata dalam nak menegakkan tauhid, dalam nak menegakkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. So maknanya mereka nak hilangkan apa? Keraguan, syubhat. Dia sama macam bila ulama salaf kata Allah alin fis sama' wa Allah mustawi ala al-arshihi istawa ala arshihi ba'inun min khalqihi. Allah itu beristiwa di atas arasnya, terpisah daripada makhluknya. Dipanggil bainunah, ba'in. Terpisah daripada makhluk tu. Kenapa ulama salaf sebut terpisah daripada makhluk? Sebab zaman tu ada golongan Jahmiyah tadilah yang kata Tuhan ni bersatu dengan makhluk. So ulama letakkan tanda tu untuk membezakan antara orang yang betul-betul beriman dengan sifat Allah yang betul-betul dan orang yang hanya menggunakan lafaz sahaja tapi mereka mengelabui pandangan masyarakat, dan sedangkan sebenarnya mereka menafikan sifat Allah tu. Ya, kami beriman dengan ketinggian Allah, tapi ketinggian tu ketinggian kekuasaan. Ingat dia takwil. Ketinggian Allah, tapi Allah tinggi tapi dia di mana-mana. Kan? Datang ulama salaf, mereka tutup pintu tu. Ba'inun min khalqihi. Sama macam isu Quran, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ghairu makhluk tu zaman Imam Ahmad tu, ulama-ulama ahli sunnah ketiga itu mereka cari wasilah, cara macam mana kita nak jaga akidah umat Islam ketika itu. Sebab Mu'tazilah dah start mereka kata, ya kami tahu Al-Quran ni kalamullah. Tapi dia makhluk ke tak? Kan? Dia kata Al-Quran kalamullah. Kami tahu. Tapi dia makhluk ke tak? Sebab itu ulama ikatkan dengan ghairu makhluk. Dia bukan makhluk. Sama macam isu had ni. Jadi sebenarnya dia lebih pada penggunaan tu untuk membantah syubhat dan keraguan ahlul bidah, Jahmiyah antaranya. Dia bukan, kita kata isu dia bukan pada siapa yang isbat, siapa yang tak isbat. Dalam Quran ada ke tak, dalam sunnah tak ada ke tak. Sebab dia adalah lafaz bahasa Arab. Bahasa Arab, had. Yahudduh. Maknanya kalau kita jumpa ada yang menafikan, ada yang mengisbatkan, ada ulama salaf yang mengisbatkan ramai, ada juga yang menafikan. Kita kena faham yang mengisbatkan tu dia nak isbat apa dia? Sifat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Itu. Yang menafikan, dia nak menafikan apa yang disamakan oleh golongan ahlul bidah wal ahwa, sifat Tuhan tu dengan sifat makhluk. Itu tujuan dia. Itu dia punya ringkasan dia. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.